Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Saya nak ceritakan tentang sebuah filem, berkongsi sinopsis sebuah filem daripada Indonesia tahun 1997. Tajuk filem ni adalah Misteri Kebun Tebu. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen sinopsis seram. Macam yang saya bagi tahu tadilah, untuk segmen sinopsis seram kali ni, saya nak ceritakan sinopsis ataupun plot daripada sebuah filem Indonesia. Filem ni adalah sebuah filem lama, diterbitkan pada tahun 1997. Filem Misteri Kebun Tebu ni, dia diambil daripada kejadian yang sebenar, diambil daripada kisah benar. Filem ni mengisahkan tentang seorang pembunuh berantai, pembunuh bersiri. Selain daripada nama Misteri Kebun Tebu, dia ada nama lain, filem ni. Filem ni juga dikenali sebagai kisah nyata Dukun AS. AS tu adalah nama singkatan untuk Ahmad Suraji, watak utama dalam filem ni. Memang di luar filem pun memang wujud orang yang bernama Ahmad Suraji. Dialah yang pembunuh bersiri tu. Tapi sebenarnya Ahmad Suraji tu bukan nama sebenar. Nama samaran dia bila dia dah pindah ke sebuah kampung. Ahmad Suraji ni, dia asal daripada Medan, Indonesia. Nama asal dia adalah Nasib. N-A-S-I-B, Nasib. Dia dah membunuh seramai 42 orang wanita. Kenapa dia bunuh ramai sangat? Sebabnya dia nak sempurnakan ilmu hitam dia. Ahmad Suraji ni ataupun Nasib ni, Nasib Kelewang, nama gelaran dia masa di kampung dulu, masa di Medan, tempat asal dia dulu, Nasib Kelewang. Dia ni adalah seorang penuntut ataupun pengamal ilmu hitam. Sebab ayah dia dulu pun seorang pengamal ilmu hitam. Semenjak dia berusia 12 tahun lagi, dia memang dah ada belajar pasal ilmu hitam ni daripada ayah dia. Tapi masa dia umur belasan tahun tu, dia belum praktikkan lagi ilmu hitam tu. Dia mula praktikkan ilmu hitam tu semenjak dia berusia 20 tahun. Maknanya memang daripada muda lah dia dah beramal dengan ilmu ni, ilmu hitam ni. Sampailah satu masa ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, dia dapat satu mimpi. Ayah dia menjelma dan cakap sesuatu pada dia. Katanya ayah Ahmad Suraji ni ataupun Nasib Kelewang ni, dia kena bunuh 70 orang wanita untuk sempurnakan ilmu hitam dia ataupun memantapkan lagi ilmu hitam dia. Dan itulah yang Ahmad Suraji buat. Masa dia berada di Medan dulu, dia tak ada lagi nama Ahmad Suraji tu. Dia dikenali sebagai Nasib, Nasib Kelewang. Tapi bila dia dah pindah ke satu desa ni di Sumatera, Indonesia, dia ubah identiti dia. Dia gunakan nama Ahmad Suraji. Jadi di desa tu, di Sumatera, Indonesia tu, dia jadi seorang dukun. Dia jadi seorang dukun dan dia berkahwin dengan 3 orang wanita. Ketiga-tiga wanita ni adalah adik-beradik. Nama dia pun lebih kurang 3 orang perempuan ni. Kalau ikut dalam Islam, memang tak boleh lah kan berkahwin adik-beradik. Tapi tak tahulah macam mana dia kahwin dengan 3 orang adik-beradik ni. Nama pun lebih kurang. Kalau tak silap, nama isteri-isteri dia ni adalah lebih kurang lah Ngatiah, lepas tu Suminah kalau tak silap. Nama-nama dia lebih kurang. Dah lah kahwin dengan 3 orang adik-beradik, tinggal pula serumah. Hasil daripada perkahwinan dengan 3 orang adik-beradik ni, Ahmad Suraji dapat 9 orang anak. Anak dia adalah semua lelaki, perempuan semua ada. Yang sulung tu lelaki. Masa perkara ni berlaku, anak dia dah besar. Tapi anak sulung dia ni, anak Suraji yang sulung ni, dia lelaki dan dia macam tak berapa ni lah, dia macam terencat sikit. Ahmad Suraji ni aktif membunuh semenjak tahun 86, 1986 hingga 1994. Itulah tarikh di mana dia ditangkap, 1994.
Maknanya memang cukup lama dia buat benda terkutuk ni, bunuh orang. 11 tahun dia membunuh 42 wanita. Memang satu perbuatan yang sangat-sangat keji. Masa babak permulaan filem ni, awal-awal lagi dia dah tunjuk dah macam mana cara Ahmad Suraji ni membunuh mangsa dia. Dia menggunakan cara yang sama, modus operandi yang sama. Macam yang saya bagi tahu awal tadi, Ahmad Suraji ni di desa tu dia jadi seorang dukun. Dan jadi seorang yang sangat disegani lah di kampung tu, sampai tahap orang kampung tu panggil dia Datuk. Dia orang ni panggil Ahmad Suraji ni Datuk di kampung tu. Macam orang besar-besar lah. Padahal dia bukan kaya pun. Cuma dia banyak tolong orang menggunakan ilmu hitam dia tu. Tapi Ahmad Suraji ni dia tak bunuh lelaki, dia cuma bunuh wanita saja. Sebab dalam mimpi dia tu ayah dia bagi tahu kena bunuh 70 orang wanita dan ambil air liu. Wanita yang dibunuh tu. Tak tahulah dia buat apa, dia guna jampi ke, dia minum ke, tak tahu. Tapi dia kena ambil air liu wanita seramai 70 orang dan kena bunuh wanita tu semua. Berbalik semula kepada cara Ahmad Suraji ni bunuh orang. Bila dah bekerja sebagai dukun ni, memang of course lah, memang orang akan datang jumpa dia minta tolong. Dan kebanyakan orang yang datang jumpa dengan Ahmad Suraji ni memang kebanyakannya wanita, perempuan. Ada yang datang sebab nak lariskan perniagaan, dan kebanyakannya jumpa sebab nak selesaikan masalah rumah tangga dengan pasangan. Ada yang bergaduh suami isteri lah, ada yang dah nak bercerai lah, nak suruh suami dia sayang dekat dia lah. Semuanya datang jumpa dengan Ahmad Suraji. Dan Ahmad Suraji ni dia ambil peluang tu, dia akan pilih mana-mana yang datang jumpa dia ni, dia akan bagi tahu yang mana yang dia nak bunuh tu, dia akan bagi tahu satu perkara. Katanya Ahmad Suraji ni dia kalau nak nak buat rawatan tu, nak yang betul-betul betul-betul mujarab lah, kena buat satu perkara, iaitu kena setuju, tuan punya badan tu kena setuju untuk ditanam separuh badan. Badan dia separuh kena tanam dalam tanah. Benda ni kena buat waktu malam. Macam tu lah lebih kurang Ahmad Suraji ni bagi tahu kepada pesakit dia. Jadi wanita yang datang nak minta pertolongan daripada Ahmad Suraji ni memang kebiasaannya memang akan setuju dengan segala syarat tu. Sebab diorang memang dah terdesak sangat lah, yang mana yang berniaga nak untung, yang mana yang ada masalah hubungan ni, nak hubungan tu berbaik semula, diorang pun setuju. Tapi rawatan ni Ahmad Suraji hanya buat seorang pesakit pada satu-satu masa. Bila wanita ni dah setuju, dia pun jumpalah pada waktu malam. Tapi nak datang jumpa ni pun, nak datang jumpa dengan Ahmad Suraji nak buat rawatan tanam dalam tanah ni pun, dia ada syarat juga. Antara syaratnya kena datang selepas waktu maghrib. Itu satu. Lepas tu kalau nak datang tu jangan bagi tahu sesiapa. Datang berjumpa dengan dia. Dan syarat yang ketiga adalah macam tadilah, kena setuju ditanam separuh badan dalam tanah. Bila si wanita ni dah setuju dengan semua syarat tu, dia pun pergilah. Ikutlah macam mana yang Ahmad Suraji ni suruh. Pergilah waktu malam. Masa itulah dia akan buat. Dia akan datang ke situ, jumpa dengan Ahmad Suraji. Dia buat semua benda ni di satu kawasan kebun tebu. Dia buat dekat kebun tebu tu. Dia biasa dia bunuh orang. Digali tanah dekat situ. Kemudian suruh perempuan ni berdiri dalam tanah. Dan lagi satu, Ahmad Suraji ni dia dibantu oleh salah seorang isteri dia. Maknanya isteri Ahmad Suraji ni bersubahat juga membunuh. Tapi bukan dia lah yang bunuh, Ahmad Suraji lah yang bunuh tu. Cuma dia tolong je lah. Tolong pujuk perempuan ni. Lepas tu bila dah bunuh tu, dia tolong tanggalkan pakaian apa semualah. Jadi bila wanita ni dah masuk dalam tanah, Ahmad Suraji dah siap gali tanah semua, dah masuk dalam tanah, dia akan ikat pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan si wanita tu. Ini saya ceritakan lah lebih kurang macam mana cara dia bunuh tu. Bila dah ikat semua kaki tangan, barulah Ahmad Suraji ni akan, dia macam riba lah, dia ribakan wanita yang kononnya dia nak ubatkan ni. Dia ribakan, dia bacalah mentera, dia bacalah jampi-jampi dia tu. Masa itulah dia akan tutup mulut perempuan ni, dan sebelah lagi tangan dia akan cekik
leher si perempuan tu, wanita tu, sampailah putus nyawa, sampailah meninggal. Bila si wanita ni dah mati, dah meninggal, barulah dibuka semula ikatan tangan dan kaki tu. Dan masa itulah isteri Ahmad Suraji ni akan tolong tanggalkan semua pakaian wanita tu. Tapi tak pasti masa bila yang dia ambil air liur. Mungkin lepas dah mati tu, mungkin masa itulah dia tadah air liur perempuan tu ke wanita tu, tak tahulah. Tapi yang pastinya memang Ahmad Suraji akan ambil air liur wanita yang dah mati dicekik tu. Jadi kenapa sebenarnya wanita yang dah mati ni ditanggalkan semua pakaian? Sebabnya Ahmad Suraji ni dia cerdik. Dia nak supaya badan wanita ni, jasad wanita ni cepat reput dalam tanah. Sebab itulah ditanggalkan semua pakaian wanita ni. Jadi selepas semua pakaian wanita ni dah ditanggalkan dan memang wanita ni dah mati, diletakkanlah jasad wanita ni dalam tanah dan teruslah dikambus. Macam itulah modus operandi ataupun taktik dia nak membunuh wanita, bagi tujuan nak sempurnakan ilmu hitam dia. Dan pada babak permulaan filem ni ada juga ditunjukkan macam mana cara Ahmad Suraji mempraktikkan ilmu hitam dia selepas dia membunuh wanita ni semua. Dalam babak tu adalah ditunjukkan macam mana caranya dia praktikkan ilmu ni. Adalah beberapa jenis barang yang dia guna. Antaranya adalah segelas air, lepas tu ada lebih kurang segumpal tanah lah, tanah di mana ditanam korban dia tu, wanita yang dibunuh. Dia ambil tanah tu dan dia akan potong sikit rambut mangsa yang dibunuh ni, wanita yang dibunuh tu, dia akan kerat rambut sikit. Ditunjuklah macam mana cara dia baca mentera, dia bakar rambut tu, dia ambil sikit tanah tempat dia tanam wanita yang mati ni, dia letak dalam air dan dia bancuh. Dia bancuh menggunakan jari dia. Lepas tu dia minumlah air bancuhan tu. Lepas tu ada lagi lah sambungan dia. Dia berdiri menggunakan satu kaki, adalah posisi dia. Ditunjuklah lebih kurang macam tu cara Ahmad Suraji ni praktikkan ilmu hitam dia. Dan sepanjang filem ni ada diselitkan audio dan juga video daripada kejadian yang sebenar. Contohnya suara Ahmad Suraji bagi tahu pihak polis masa disoal siasat lah, macam mana cara dia membunuh, cara dia amalkan ilmu hitam tu. Dan adalah video klip yang menunjukkan contohnya masa orang jumpa mayat, adalah ditunjuk potongan video di mana kejadian sebenar. Video tempat orang betul-betul jumpa mayat tu di Sumatera, Indonesia. Sepanjang filem ni berjalan memang ada diselitkan audio dan juga video kejadian sebenar sampailah ke hujung filem. Okey, daripada sini kita dah boleh mulakan storyline filem ni. Semuanya bermula apabila ada sepasang suami isteri bergaduh. Suami isteri ni, si suami nama Tumin dan si isteri pula bernama Sri Dewi. Dia orang berdua ni bergaduh, tak pastilah sebab apa, tapi memang teruklah sampai tahap si Tumin ni nak ceraikan isteri dia, si Sri Dewi tu. Tapi belum lagi bercerai, tapi dia macam bagi warning lah kepada Sri Dewi. Tak pastilah Sri Dewi ni dah buat salah apa sampai Tumin marah macam tu. Jadi bila Tumin dah marah macam tu, Tumin dah tinggalkan dia, dah keluar daripada rumah, Sri Dewi ni jadi macam murung lah. Sampai dia mengadu pada mak ayah dia. Lepas tu Sri Dewi ni dia dah bercadang sebenarnya. Dia nak jumpa dengan Datuk, dengan Ahmad Suraji ni di desa tu, desa di Sumatera, Indonesia tu, untuk nak selesaikan masalah dia ni lah, masalah hubungan dia dengan si Tumin. Tapi Sri Dewi dia tak bagi tahu mak ayah dia pasal perkara ni. Dia tipu. Sri Dewi ni cakap dia bukan nak pergi ke Sumatera nak jumpa dengan Datuk ni. Dia cakap dia nak pergi ke Medan, nak pergi ke rumah kawan dia, nak tenangkan dirilah, nak tak nak fikir pasal masalah ni. Jadi mak ayah Dewi pun izinkanlah Dewi pergi. Jadi Dewi pun pergilah ke desa tu di Sumatera, Indonesia, berjumpa dengan Datuk. Dia pergi pada waktu malam. Dia pergi masa tu hujan lah, dia naik beca pergi. Masa tu hujan lebat. Orang yang bawa beca ni
nama dia Andreas. Dewi bagi tahu pada Andreas supaya rahsiakan pertemuan dia dan juga Datuk pada malam tu. Jadi Andreas pun dia setuju je lah. Dia ikut je lah cakap si Dewi ni. Dia pun bawa lah Dewi pergi ke rumah Datuk. Sebenarnya memang daripada awal lagi, mula-mula dia bergaduh dengan suami dia dulu, dia dah ada jumpa dengan Datuk. Datuk pernah bagi tahu dia kalau ada apa-apa masalah boleh jumpa dengan dia pada waktu malam. Macam biasalah dia nak tanam separuh badan. Dan memang dia dah setuju sebenarnya nak ditanam separuh badan. Sri Dewi sanggup buat apa saja untuk nak berbaik semula dengan si Tumin. Jadi malam tu dia pun pergilah ke rumah Datuk. Jadi yang tahu pasal pertemuan malam tu, pertemuan Dewi dan juga Datuk ni, hanyalah Dewi sendiri, lepas tu Datuk dan isteri dia, dan Andreas, si pengayuh beca. Dia orang ni je yang tahu pasal pertemuan malam tu. Jadi pada malam tu, bila dah bertemu dengan Datuk ni, macam biasalah dia buat. Dia bawa pergi ke kebun tebu tu, dia gali lubang apa semua. Dia pujuklah Dewi ni supaya kuatkan semangat. Sebab keadaan dekat situ memang menakutkan. Gelap apa semua kan. Jadi Dewi ni bila dah dipujuk oleh isteri Datuk apa semua, dia pun setujulah masuk dalam lubang tu. Dan memang dia dibunuh lah. Dibunuh oleh Datuk ni. Lebih kurang 3 hari lepas tu, mulalah risau mak ayah Dewi di rumah. Kenapa Dewi tak telefon? Sebab dia dah pesan. Mak ayah Dewi dah pesan. Bila sampai dekat Medan nanti, sampai dekat rumah kawan dia tu, telefonlah bagi tahu macam mana perkabaran lah. Dah sampai apa semua, selamat apa semua. Tapi tak dapat kabar dah 3 hari. Jadi mak ayah Dewi ni jumpalah dengan si Tumin. Bagi tahu pasal Dewi dah hilang lah 3 hari. Tumin pun tak tahu sebenarnya ke mana isteri dia pergi. Sebab dia belah macam tu je daripada rumah kan. Jadi dia ingat Sri Dewi ni ada di rumah mertua dia lah. Rumah mak ayah Dewi. Tapi mak ayah Dewi sendiri datang jumpa Tumin, bagi tahu Dewi dah hilang. Tumin terkejut dengan apa yang mak Dewi bagi tahu dia. Dewi hilang. Cumanya silap si Tumin ni, dia tak buat report polis pasal kehilangan isteri dia, Sri Dewi. Dia cuma bagi tahu perkara ni pada ketua kampung sahaja. Jadi masa tu semua orang kampung dah tahulah pasal perkara ni. Sampailah satu hari. Satu hari ni adalah seorang pekerja di ladang tebu tu. Pekerja ni dia bawa sebilah sabit di sebelah tangan dia, dan sebelah tangan lagi dia cabut mana-mana tebu yang dah mati apa semua. Macam dia bersihkanlah kebun tu. Masa itulah pekerja ni dia nampak ada longgokan tanah yang nampak seperti ada benda ditanam kat bawah, dan dia terbau satu bau yang sangat busuk. Bila pekerja ni nampak keadaan macam tu, dia terus berlari bagi tahu kepada orang kampung. Kenapa dia buat macam tu? Sebabnya dekat kebun tebu tu beberapa tahun yang lepas memang dah pernah jumpa satu mayat yang ditanam dalam tanah. Tapi kes penemuan mayat tu, dia terkubur macam tu saja. Senyap macam tu je. Sebab tak ada bukti, tak ada motif dan tak ada suspek langsung. Senyap macam tu je. Jadi sebab itulah pekerja ni bila dia nampak longgokan tanah macam tu dan bau yang sangat busuk tu, dia terus kecoh bagi tahu kepada seluruh orang kampung. Jadi penduduk kampung pun mulalah pergi ke kebun tebu tu nak tengok keadaan macam mana. Dalam ramai-ramai penduduk kampung ni yang ada dekat situ, salah seorangnya bernama Yon. Seorang lelaki muda. Yon ni dia kawan baik dengan si Tumin. Pemuda yang bernama Yon ni, dia jenis yang macam kecoh lah, jenis yang bising. Jadi masa tu dia lah yang buat kecoh. Aku rasa ni memang mayat orang ni. Ada yang cakap bangkai lembu lah, ada yang cakap benda lain lah. Tapi si Yon ni dia nak gali masa tu juga. Jadi adalah salah seorang daripada penduduk kampung yang cakap jangan tak boleh lagi kita gali. Sebab boleh jadi memang betul-betul mayat orang. Jadi sebelum kita buat apa-apa tindakan, lebih baik kalau kita maklumkan perkara ni pada pihak polis. Jadi adalah yang pergi panggil polis. Polis pun datanglah dekat situ. Bila pihak polis dah sampai, adalah perbincangan dekat situ. Polis cakap nak gali keesokan pagi. Tunggu lebih ramai anggota polis datang nak gali tempat tu, nak pastikan sama ada mayat ataupun bangkai ke ataupun apa benda. Jadi masa tu Yon ni
Dia dan juga penduduk kampung yang lain cakap tak perlu tunggu esok. Malam ni kita orang boleh tolong gali. Tak payah tunggu esok, tak payah tunggu anggota polis lain datang. Kita orang sudi sumbangkan tenaga nak gali tempat ni. Sebab kita orang rasa memang ada mayat dekat sini. Sebab beberapa tahun lepas memang dah ada jumpa mayat yang ditanam di kebun tebu ni. Lagipun masa tu Yon cakap lah, kawan saya ni, si Tumin, ada kehilangan isteri. Isteri dia hilang beberapa hari yang lepas. Pihak polis terkejut bila dengar Yon cakap macam tu. Masa tu adalah penduduk kampung yang lain bersuara. Kau Tumin tak bagi tahu ke pihak polis yang Sri Dewi hilang? Tumin pun cakap, belum, aku belum buat report lagi. Jadi masa itulah pihak polis terus tahan si Tumin ni, bawa pergi ke balai untuk disoal siasat lah. Dan pada masa yang sama, penduduk kampung dibenarkan untuk menggali tempat tu. Jadi pada masa tu, Tumin pun dibawalah ke balai disoal siasat. Yon pula dengan penduduk kampung yang lain ni mulalah menggali kawasan tanah yang bertimbun tu. Gali punya gali, jumpalah mayat. Dan memang betul macam sangkaan diorang. Mayat tu adalah mayat Sri Dewi, isteri kepada Tumin. Bila orang kampung dah jumpa mayat tu, perkara ni jadi kecoh. Sampailah ke pengetahuan Datuk sendiri. Adalah isteri Datuk ni lalu dekat satu jalan ni pada waktu malam. Nampaklah orang kampung riuh rendah. Jadi isteri Datuk ni tanyalah orang kampung yang lalu dekat situ, ada apa ni? Kenapa? Orang kampung ni bagi tahulah pada isteri Datuk, ada mayat di kebun tebu. Jadi masa tu isteri kepada Datuk ni, isteri kepada Ahmad Suraji ni balik rumah bagi tahu pada Datuk, bagi tahu kepada Ahmad Suraji, orang dah jumpa mayat. Jadi Datuk ni rasa tak senang duduk lah sebab dia yang bunuh. Tapi dia pandai berlakon. Dia pergi dekat orang kampung yang gali tempat ditanam mayat tu. Dia pergi, dia buat macam tak tahu apa, tak bersalah. Dia pergi, dia join orang ramai, dia isap rokok apa semua. Lepas tu dia balik semula ke rumah. Jadi pada masa tu memang kecoh lah satu kampung pasal kematian Sri Dewi, dibunuh dan ditanam di kebun tebu. Dan suspek utama pada masa tu, suspek pembunuhan tu, tak lain tak bukan adalah si Tumin. Orang kampung syak Tumin, dan keluarga Sri Dewi pun memang syak si Tumin yang bunuh. Sebab memang tahu Tumin dan Sri Dewi ni memang bergaduh besar sebelum kematian Sri Dewi. Jadi selepas kematian Sri Dewi ni, diadakanlah majlis tahlil apa semua kan. Si Datuk ni, si Ahmad Suraji ni pergilah join sekali majlis tahlil untuk Sri Dewi tu, padahal dia yang bunuh. Dia buat tak tahu je. Dia pergi, dia join lah orang baca Yasin apa semua kan. Orang minum kopi, dia pun minum kopi. Dia buat tak bersalah je. Dan orang kampung pun memang tak ada sebab nak syak apa-apa pada Ahmad Suraji, pada si Datuk ni. Tapi walaupun majoriti penduduk kampung tu memang tak ada syak apa-apa pada si Datuk ni, pada Ahmad Suraji ni, ada sebahagian kecil yang menaruh syakwa sangka pada Datuk. Antaranya adalah Yon. Yon dan ahli keluarga si Tumin. Pemuda yang bernama Yon ni jadi syakwa sangka pada Datuk, pada Ahmad Suraji ni, sebab malam kejadian tu dia ada terperasan si Andreas, si pengayuh beca tu, ada hantar seorang perempuan nak menuju ke arah rumah Datuk. Malam tu hujan. Dia perasan Andreas ni ada bawa seorang perempuan, dan dia syak perempuan tu tak lain tak bukan adalah Sri Dewi. Lagipun Yon ni dia bersahabat baik dengan si Tumin dan keluarga si Tumin. Dia tahulah Tumin ni orang baik. Memang mustahil kalau Tumin ni mampu nak bunuh isteri dia sendiri, Sri Dewi. Dia tahu memang sahabat dia tu, Tumin tak buat benda ni. Jadi Yon pun pergilah berjumpa dengan keluarga Tumin. Bagi tahulah pasal Datuk ni. Jadi diorang pun panjangkanlah perkara ni pada pihak polis. Jadi pihak polis pun panggil lah Andreas untuk disoal siasat. Diorang soal siasat si Andreas ni dalam van polis. Diorang tanyalah, betul ke malam tu engkau ada bawa Sri Dewi pergi ke rumah Datuk? Dan Andreas pun berkata benar lah, bercakap benar. Ya memang betul.
saya ada bawa Sri Dewi ke rumah Datuk pada malam tu. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Andreas tu, pihak polis pun pergilah ke rumah Ahmad Suraji untuk buat soal siasat. Jumpa dengan Ahmad Suraji dengan Datuk ni. Dia orang pun tanyalah, pihak polis tanya, malam tu ada tak, berapa malam yang lepas, ada tak Sri Dewi datang ke rumah minta pertolongan apa-apa. Jadi Ahmad Suraji ni, Datuk ni cakap lah, memang betul, memang ada. Tapi dia datang bukan petang, dia datang malam, lepas maghrib dia datang. Dan datang sekejap aja. Dia bercakap dengan Sri Dewi pun sekejap aja. Lepas tu dia sakit perut, dia pergi ke belakang, pergi buang air. Yang bercakap dengan Sri Dewi ni adalah isteri dia. Dia mengelak macam tu lah. Lepas tu pihak polis pun tanyalah, lepas tu Sri Dewi pergi ke mana? Ahmad Suraji pun cakap lah, lepas hujan dia terus balik, tak tahulah dia pergi ke mana. Jadi soal siasat tu tamat macam tu saja. Jadi tak cukup apa-apa bukti lah yang nak sabitkan kesalahan pada Datuk ni, pada Ahmad Suraji ni. Bila dah jadi macam tu, memang habis macam tu je. Suspek utama masih lagi si Tumin. Sebab Datuk ni pandai cover, pandai jawab soalan. Jadi Yon dan juga keluarga Tumin ikhtiar dengan cara lain. Dia orang pergi jumpa dengan salah seorang anggota keluarga dia orang yang bertugas di Medan. Bertugas sebagai anggota polis di kota Medan, di bandar lah. Pergilah jumpa dengan lelaki ni, anggota polis ni. Nama dia adalah Azhar. Jadi beritahulah, keluarga Tumin jumpa dengan Azhar ni, minta tolong, tolong bantu si Tumin. Dah ditangkap dan jadi suspek pembunuhan isteri dia sendiri. Jadi pada masa tu Azhar ni tolonglah keluarga Tumin. Azhar ni dia macam anggota polis yang berpengalaman lah. Dia jumpalah dengan orang dia. Dia suruh orang dia cari data pasal Ahmad Suraji. Jadi cari, jumpalah data Ahmad Suraji. Ahmad Suraji ni sebenarnya, nama sebenarnya adalah Nasib. Nasib Kelewang. Dia berasal daripada Medan. Memang ada catatan kriminal. Ahmad Suraji pernah buat jenayah dulu. Sekitar tahun 1970-an. Dia dah sertai satu geng jenayah. Dia pernah merompak dan dia pernah dipenjarakan selama 10 tahun. Lepas keluar penjara, dia ditahan sekali lagi selama 8 bulan. Sebab dia mencuri binatang ternak. Dia mencuri lembu lah. Dan dia mencuri lembu tu menggunakan kelewang. Saya tak pastilah kelewang ni apa. Tapi daripada situlah, lepas dia ditahan di penjara selama 8 bulan tu, dia mendapat gelaran Nasib Kelewang. Orang Medan panggil dia Nasib Kelewang. Jadi dekat situ memang dah ada, nampaklah sejarah tak elok tu pasal Ahmad Suraji ni. Jadi dikaji lagi, ada tak apa-apa yang pelik berlaku di di desa tu, desa Kebun Tebu tu, masa Ahmad Suraji pindah dekat situ lepas dia kahwin apa semua. Cari adalah laporan pasal jumpa mayat di Kebun Tebu. Jadi daripada situ dah nampak lah, memang ada kemungkinan yang Datuk ni, Ahmad Suraji ataupun Nasib Kelewang ni, memang ada kena-mengena dengan kes pembunuhan di Kebun Tebu. Azhar pun lanjutkan dia punya penyiasatan tu. Azhar ni dia pandai. Bila dia dapat tahu Ahmad Suraji ni ada kemungkinan menggunakan benda-benda paranormal, benda-benda ilmu hitam ni, dia jumpa dengan salah seorang pegawai. Pegawai veteran yang ada ilmu juga, ilmu paranormal. Dia pergi, dia bawa lah gambar Ahmad Suraji sekeping. Dia jumpa dengan pegawai ni, dia bagilah gambar tu, dia suruh pegawai ni tengok. Bila pegawai ni tengok, dia cakap, aku ni tak adalah pandai sangat nak menilik gambar ni, tapi aku boleh rasa getaran tenaga daripada gambar ni. Bila pegawai tu cakap macam tu, Azhar pun tanya lagi pegawai ni, macam mana tuan, kita boleh kalahkan tak ilmu hitam dia ni? Jadi masa tu pegawai ni ketawa. Pegawai ni cakap ilmu ni memang payah nak kategorikan sebagai ilmu hitam ataupun ilmu putih. Sebab benda ni lebih kurang macam pistol, katanya. Pistol ni kalau polis guna tembak penjahat, dia jadi baik lah. Tapi kalau pistol tu digunakan untuk pergi menyamun, pergi merompak, dia akan jadi tak elok.
Jadi masa tu Azhar pun tanya lagi, habis tu macam mana sekarang ni tuan, kita nak buat macam mana? Susah ke nak kalahkan Ahmad Suraji ni? Jadi pegawai ni pun dia tengoklah, dia gunalah ilmu dia tu. Dia pejam mata, dia keluarkan sebiji batu, dia letak dekat atas meja. Adalah cara dia tu. Dia pejam mata, kemudian dia cakap pada Azhar ni, tak apa, macam ni, kita tunggu dulu. Tak lama, lebih kurang beberapa hari selepas ni, akan ada lagi orang jumpa mayat di kawasan berdekatan dengan tempat orang jumpa mayat yang pertama ni, mayat Sri Dewi. Dan akan ada salah seorang wanita yang akan membuka mulut. Orang ni, wanita ni adalah salah seorang pesakit, pesakit Ahmad Suraji yang tak berjaya dibunuh. Bila Azhar dengar apa yang pegawai ni cakap, dia jadi lega. Jadi si Azhar ni tunggulah beberapa hari. Tapi dalam masa menunggu tu, Azhar ada kerahkan beberapa anggota dia untuk buat kerja undercover di sekitar rumah Datuk, rumah Ahmad Suraji ni. Jadi ada yang menyamar jadi tukang jual bantal, ada yang menyamar jadi tukang jual aiskrim, kayu basikal apa semua. Sebab dia orang ni kalau boleh dia orang nak pergi jenguk dalam rumah si Datuk ni, nak tengok ada tak orang datang nak buat rawatan ke apa semua kan. Jadi datang bagi tahu jual bantal, cakaplah dengan isteri, salah seorang isteri Datuk ni. Jadi masa tu adalah peluang dia jenguk, dia cakap dengan Datuk, cik nak beli bantal cik. Tapi masa tu dia nampak lah Datuk sedang bercakap dengan seorang wanita, pesakit dia. Datuk pun cakap lah, tak nak, saya ada pesakit ni. Jadi pada masa tu pihak polis dah sahkan memang Ahmad Suraji ni ada buat khidmat rawatan kepada pesakit wanita. Jadi daripada situ Azhar ni tunggu lagi. Dan memang betul lah, beberapa hari lepas tu adalah orang kampung jumpa mayat lain yang ditanam tak jauh daripada mayat Sri Dewi di kebun tebu tu. Jadi dengan penemuan mayat ni, pihak polis terus pergi ke rumah Datuk, rumah Ahmad Suraji, dan tangkap Ahmad Suraji, bawa masuk dalam van. Habis semua ditangkap. Ahmad Suraji, 3 orang isteri dia dan 9 orang anak, semuanya diangkut pergi ke balai polis. Bila dah tak ada orang dekat rumah Datuk ni, pihak polis mulalah menggeledah rumah tu, cari bahan bukti. Dan memang jumpa beg, banyak beg. Beg yang berisi pakaian mangsa-mangsa bunuh, wanita-wanita yang Datuk ni bunuh, banyak ada dalam beg. Jadi pihak polis panggil lah semua yang ada kehilangan anak perempuan, anggota keluarga perempuan, datang ke situ untuk cam barang-barang ni. Termasuklah mak ayah Sri Dewi. Mak ayah Sri Dewi pergi dekat rumah Ahmad Suraji ni. Polis pun tunjuklah satu-satu baju. Ini baju Sri Dewi, bukan, ditunjuk pula yang lain. Ini bukan, ini. Sampailah akhirnya jumpalah baju Sri Dewi. Jadi memang satu bukti yang cukup kuat lah. Betul lah, memang Datuk yang bunuh Sri Dewi dan banyak lagi wanita lain, dan tanam di kebun tebu tu. Kita beralih pula situasi dekat balai. Di balai semua disoal siasat. Ketiga-tiga orang isteri Datuk disoal siasat. Datuk sendiri pun disoal siasat. Jadi pada peringkat permulaan, Datuk ni bila disoal tu, dia langsung tak nampak takut, tak nampak risau. Sebabnya Datuk ni dia ada ilmu kebal. Masa proses soal siasat tu, pegawai polis yang menyoal ni, dia adalah barang-barang milik Ahmad Suraji. Ada kain yang berlumuran darah, ada gumpalan rambut, ada ketulan tanah tu. Disoal siasat lah, ditanya, kamu nak buat apa dengan barang-barang ni semua? Ni kain ni, darah ni darah apa? Jadi masa tu Ahmad Suraji ni dia jawab dengan tenang. Dia bagi macam-macam alasan lah. Kain tu kain untuk lap darah kambing, dia cakap. Rambut tu rambut isteri dia, dan tanah tu adalah tanah daripada kubur bapak dia bagi tahu macam tu. Jadi polis ni soal lagi sampailah Ahmad Suraji ni cakap, aku ni memang dukun, memang kerja aku tak buat apa-apa salah. Masa itulah polis ni seakan-akan mencabar Ahmad Suraji.
Dia minta supaya Ahmad Suraji tunjukkan kuasa dia nak tengok. Jadi Ahmad Suraji ni dengan bangganya dia tunjukkanlah ilmu dia. Dia bakar rambut, dia ambil tanah kubur tu, dia letak dalam segelas air, dia buat macam biasa. Dia tunjukkan kekuatan ilmu dia pada polis ni. Yang Ahmad Suraji tak tahu, polis yang menyoal ni bukan orang biasa. Polis ni pun ada ilmu yang sangat kuat. Polis ni pun gunakanlah ilmu dia. Dan dipendekkan cerita, Ahmad Suraji ni tumbang macam tu je. Tumbang, terbaring, terlentang. Bila Ahmad Suraji dah terlentang macam tu, dah terbaring macam tu, pegawai polis ni pun gunakanlah ilmu dia. Sampai terkeluar 2 objek daripada tubuh Ahmad Suraji. Yang keluar tu adalah susuk. Satu dekat dahi dan satu dekat dada. Yang dekat dahi ni keluar macam batu cincin keluar dekat dahi. Dan dekat dada pula keluar satu keris kecil. Lepas tu pegawai polis ni ambil lah 2 susuk tu. Dia pergi jumpa dengan ketiga-tiga orang isteri Ahmad Suraji. Dia soal siasat pula isteri Ahmad Suraji. Dia tanyalah, korang ni ada bersubahat tak dengan pembunuhan? Mula-mula tak mengaku. Semua tak mengaku. Tanya lagi, tak mengaku lagi. Lepas tu pegawai polis ni dia bawalah pakaian mangsa bunuh Ahmad Suraji. Dia suruh semua isteri Ahmad Suraji ni pakai. Kemudian ditunjuk susuk tu, tengok ni, korang tahu tak apa benda yang aku pegang ni? Jadi isteri Ahmad Suraji ni tengoklah, ketiga-tiga tengok. Inilah susuk yang laki kau pakai. Laki kau dah tak kebal sekarang ni. Polis ni ugut ketiga-tiga orang isteri Ahmad Suraji ni. Akhirnya isteri Ahmad Suraji pun mengakulah memang dia orang ada bantu Ahmad Suraji ni membunuh. Maknanya bersubahat lah. Bukan dia orang yang bunuh wanita tu, Ahmad Suraji yang bunuh. Cuma dia orang bantu aja, cabut pakaian apa semua, ambil barang-barang mangsa, macam tu je. Jadi dipendekkan cerita, Ahmad Suraji dijatuhkan hukuman mati. Dan ada salah seorang daripada isteri dia yang turut sama dijatuhi hukuman mati. Penduduk kampung pula masa tu jangan cakap lah, memang diorang mengamuk, memang diorang cukup marah. Sebab diorang ni ditipu hidup-hidup, bertahun-tahun ditipu oleh datuk ni. Diorang cukup hormat dekat datuk ni, dekat Ahmad Suraji. Sedangkan Ahmad Suraji ni adalah seorang pengamal ilmu hitam yang sangat jahat, yang dah membunuh selama 11 tahun. Jadi masa tu adalah ditunjukkan video klip menunjukkan kemarahan orang kampung. Macam mana orang kampung hancurkan rumah tu, rumah Ahmad Suraji. Digantungkan patung permainan anak-anak Ahmad Suraji ni. Dipukul anjing yang Ahmad Suraji bela. Proses untuk hukuman mati Ahmad Suraji ni mengambil masa yang sangat lama untuk dilaksanakan. Daripada tahun 1994 tak dijatuhkan hukuman mati sampailah tahun 2008. Bulan Julai, 10 Julai 2008 kalau tak silap saya lah. Ahmad Suraji mati dengan cara ditembak. Ditembak oleh pasukan tembak lah. Sebab kalau di Indonesia pada masa tu memang macam tu lah cara dia orang buat hukuman bunuh. Kalau macam di Malaysia ni dengan cara gantung kan. Kalau di Indonesia pada masa tu menggunakan pasukan tembak. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.